أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, apa khabar semua? Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mendapat perlindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada siri kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam ilmu usul fiqh di dalam subjek Fasi 1073 Al-Madkhal li'ilmi usulil fiqhi. Perbincangan kita pada hari ini insyaAllah berkenaan dengan dalil yang kedua di dalam dalil-dalil di dalam ilmu usul al-fiqh dalam kita mengistinbat hukum. Yang pertama iaitu Al-Quran, telah kita bincang sebelum ini, dan pada kali ini kita akan bincangkan dalil yang kedua iaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. InsyaAllah. Baik, kita melihat ta'rif As-Sunnah. Ta'rif As-Sunnah An-Nabawiyah dari sudut bahasa. As-Sunnah ini bermaksud At-Tariqah was-Sirah. Tariqah ni bermaksud jalan. Jalan maksudnya satu bentuk jalan kehidupan. As-Sirah ni maksudnya latar belakang jalan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah di sebalik perjalanan kehidupan kita dinamakan As-Sirah. Jadi jalan yang dimaksudkan ini sama ada jalan itu mahmudah atau ghairu mahmudah. Sama ada jalan itu, kisah hidup itu suatu yang baik ataupun yang tidak baik, maka ia juga dinamakan as-sunnah. Namun apabila dia dinisbahkan kepada sunnah an-nabawiyah, maka barulah ia menjadi satu jalan yang mulia, kerana ia dimuliakan dengan an-nubuwah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi melihat as-sunnah dari sudut bahasa. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nabi kata, siapa yang melakar satu jalan di dalam Islam dengan jalan yang baik, sunnatan hasanah, satu bentuk jalan kehidupan yang baik, dia yang menjadi pencetusnya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Maksudnya dia mendapat ganjaran daripada apa yang dia buat tersebut, kebaikan daripada amalan dia, dan juga siapa yang beramal dengan amalan tersebut. Maksudnya kalau dia merintis satu amalan, satu perbuatan yang baik, kemudian perbuatan itu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat ganjaran yang berdasarkan amalan dia, dan dia juga mendapat ganjaran berdasarkan amalan yang dikerjakan oleh orang yang mengikutnya. Ini sedikit macam proses MLM lah. Jadi level marketing, apa yang kita buat, orang yang ikut-ikut di bawah itu dia akan dapat sahamnya kepada orang yang di atas. Tapi ini bermaksud sanna, maksudnya dia melakar satu jalan, satu tabiat, satu kebiasaan. Jadi dia dapat pahala min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala daripada pahala-pahala orang lain yang mengerjakan amalan tersebut. Orang tu buat, dapat pahala bagi dia, benda baik, tapi pahala yang sama diduplicate, di copy paste kepada si pencetus yang pertama. Itu kalau ceritanya amalan itu yang baik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sebaliknya, kalau orang yang mencetuskan satu perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha, dia dapat dosanya, dan dia juga mendapat dosa disebabkan ada orang lain yang mengamalkan perbuatan yang jahat tersebut. Selagi mana orang itu mengamalkan kejahatan tersebut, adalah saham-saham yang sampai kepada orang yang mula-mula mencetuskan kejahatan tersebut. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangkan dosa yang ditanggung oleh orang yang melakukan. Jadi di sini kita nak ambil syahidnya adalah berkenaan dengan sanna, maksudnya siapa yang memulakan jalan, merintis sesuatu jalan yang baik ataupun yang buruk, akan menerima ganjaran dan juga dosa. Dari sudut istilah, as-sunnah an-nabawiyah ini bermaksud ma sadara 'anil nabi, apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairul Quran, selain daripada Al-Quran. Kita faham kedua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah ini,
sumbernya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita sebut as-sunnah, maka ia adalah sesuatu yang berlainan dengan Al-Quran. Wa hadha yashmul qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Dan ini merangkumi perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga benda. Misal lis-sunnatil fi'liyah. Salah satu contoh dalam banyak-banyak perbuatan kita bincangkan perbuatan Nabi. Apa maksud perbuatan sunnah dari sudut sunnah fi'liyah? Wa hiya al-af'al wa at-tasarrufat allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu biha fi dairatil amal wa at-tashri'. Apa sahaja perbuatan, apa sahaja tingkah laku yang Nabi laksanakan, dia termasuk di dalam sunnah fi'liyah. Tak kira perbuatan tersebut yang berkait dengan tasyri', maksudnya pensyariatan hukum hakam, ataupun yang tidak ada kaitan. Secara umumnya kita kata itu adalah sunnah fi'liyah. Wa naqalaha as-sahabah ridwanullah alaihim lana bil wasf ad-daqiq, yang mana perbuatan Nabi ini disampaikan kepada kita melalui penceritaan oleh para sahabat. Para sahabat cerita Nabi buat sekian-sekian, maka diriwayatkan kepada seseorang sampailah kepada kita hari ini. Maka kita mengetahui perbuatan Nabi itu berdasarkan riwayat yang bermula daripada usaha para sahabat, dengan menyifatkan dengan sifat yang detail fi mukhtalaf syu'uni hayatihi, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa kana al-wasf wal naqlu bi talbin Nabi, sama ada para sahabat menyifatkan perbuatan tersebut dengan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang berkenaan dengan sunnah fi'liyah ini ada dua, sama ada dia yang Nabi sendiri minta untuk dilaksanakan, ataupun yang sahabat yang melihat Nabi dan sahabat menceritakan kembali perbuatan Nabi. Jadi dia ada dua. Jadi al-wasf wa naqlu bi talbin Nabi, yang Nabi yang minta perbuatan itu kita semua laksanakan. Contohnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sendiri kata, sembahyanglah kamu, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi perbuatan tu perbuatan Nabi solat, dan Nabi kata kamu solat seperti mana kamu lihat aku solat. Maka macam mana kita nak tahu Nabi solat? Melalui riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Bagaimana mereka melihat Nabi solat, begitulah kita solat. Dalam bab haji, khudu anni manasikakum, kan? Khudu anni manasikakum, ambillah daripadaku segala manasik-manasik hajimu. Ambiduni talbihi, ataupun riwayat yang bukan diminta oleh Nabi, seperti mana para sahabat menyifatkan bima kana yaf'aluhu fil harbi. Nabi apabila dalam peperangan, bagaimana para sahabat menyifatkan keadaan Nabi di dalam peperangan. Nabi sebagai seorang yang pemimpin yang adil, pemimpin yang garang dan sebagainya. Itu sifat yang diceritakan oleh para sahabat tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam tadi, kalau dalam bab solat, Nabi minta para sahabat itu lihat betul-betul cara Nabi solat dan disebar-sebarkan cara solat Nabi. Lagi apa? Wal qada'u bisyahid wa yamin. Dalam penghakiman, Nabi mensyaratkan adanya syahid, adanya saksi, dan juga adanya berlakunya sumpahan, untuk memastikan sesuatu penghakiman itu adil. Jadi ini satu benda yang sahabat yang meriwayatkan bagaimana perbuatan Nabi. Wal muamalah fid din, kan, dalam bentuk muamalat dalam agama, wasyira' wal bai', jual beli, wa ghairu dzalik. Kemudian wa yu'abbiruna anhu biqaulihim, dan kebiasaannya sunnah fi'liyah ini diceritakan, dan para sahabat memulakan hadis itu dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Maksudnya cara para sahabat nak ceritakan perbuatan itu, dia akan mulakan kana Rasulullah, bagaimana sesungguhnya Rasulullah telah melakukan sekian-sekian. Au yaf'al kadza, au ya'mal kadza, au fa'ala kadza, au 'amila kadza. Jadi itu bentuk-bentuk sunnah ataupun lafaz-lafaz yang ada di dalam sunnah
fi'liyah. Seterusnya sunnah qauliyah. Sunnah kata-kata Nabi. Hiya al-ahadits allati nataqa biha Rasulullah. Hadis yang Nabi sendiri tuturkan. Fi jami'il munasabat wal aghrad, di dalam pelbagai keadaan dan tujuan. Contohnya Nabi nyatakan innamal a'malu binniyat. Jadi ini hadis yang kita kata hadis qauliyah yang Nabi sendiri ucapkan. Sehingga akhir hadis tersebut. Ini jelas, ini senang. Sunnah qauliyah, apa sahaja yang Nabi nyatakan itu qauliyah. Apa sahaja yang disifatkan oleh sahabat dia jadi fi'liyah, yang berbentuk perbuatan Nabi. Dan yang ketiga adalah taqririyah, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biha ay yattali'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in wala yunkiruhu. Apabila Nabi mengetahui sesuatu ataupun Nabi melihat sesuatu dan Nabi tidak mengingkari sesuatu tersebut. Maksudnya apa sahaja yang berlaku di depan Nabi, Nabi tak mengingkarinya. Nabi tak kata ini tak boleh. Maka apabila Nabi diam, Nabi tak kata tak boleh, maksudnya apa? Maksudnya boleh, harus. Kerana Nabi SAW orang yang paling tegas di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan salah satu contohnya kita boleh lihat dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar. Nabi SAW apabila pulang daripada raja'a minal ahzab, dalam perang ahzab, pulang daripada perang ahzab, Nabi nyatakan la yusallayanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Nabi kata kamu semua sahabat, jangan siapa-siapa di kalangan kamu yang sembahyang asar melainkan di Bani Quraidah. Maksudnya satu tempat perkampungan Bani Quraidah. Nabi kata jangan siapa solat selagi mana tak sampai di perkampungan Bani Quraidah. Fa adraka ba'dhuhumul asra fi at-tariq. Tetapi apabila Nabi dah sebut sedemikian, sahabat semua kata okey, kami faham. Tapi apabila dalam perjalanan, fa adraka ba'dhuhumul asra, dah masuk sebahagian daripada mereka dah dengar dah, maksudnya dah tahu dah masuk waktu asar, tengok keadaan dah masuk waktu. Fa qala ba'dhuhum fa adraka ba'dhum al-asra fi at-tariq. Maksudnya sebahagian daripada mereka dah tahu masuk waktu dan mereka terus solat. On the way itu, dalam perjalanan itu, maka stop sekejap, mereka solat sebahagiannya. Faqala ba'dhum, sebahagian yang lain kata la nusalli hatta na'tiha. Kami tak akan solat selagi mana kami tak sampai di Bani Quraidah. Sebab Nabi sebut begitu. Faqala ba'dhum bal nusalli, sebahagian lain kata kita kena solat, dah sampai waktu dah. La yaruddu minna lam yarud min lam faqala la nusalli hatta na'tiha wa qala ba'dhum bal nusalli. Ini maksudnya kita dah faham. Ada dua kumpulan, ada kata solat on the way, ada kata solat di Bani Quraidah. Lepas tu apabila perkara ini maksudnya menjadi satu persoalan dan mereka ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajukan kepada Nabi. Tengok apa respon Nabi. Nabi tak salahkan mana-mana. Falam ya'naf ahadan minhum. Nabi tak menyalahkan. Yang ni salah, ini betul. Ini betul, ini salah. Nabi tak kata. Maksudnya Nabi diam. Maksudnya Nabi memperakui yang mana solat dalam perjalanan pun betul, yang mana solat di Bani Quraidah pun betul. Ini apabila Nabi memperakui kedua-dua kelompok tersebut, maka ini menjadi salah satu daripada takrir ataupun iqrar yang ada, yang datang daripada Nabi SAW. Nabi memperakui perbuatan tersebut. Biasa kita pernah dengar tentang makan dhab, kan? Sahabat makan dhab di depan Nabi. Sahabat offerkan kepada Nabi. Nabi tak kata apa-apa. Nabi kata aku tak makan sebab ini bukan makanan tradisi, kebiasaan di tempat aku. Nabi tak kata itu boleh makan. Nabi tak kata itu tak boleh makan. Tapi kita faham itu satu pengakuan daripada Nabi mengatakan bahawa tidak salah sekiranya kita makan. Baik. Seterusnya kita berpindah pergi kepada anwa' af'alin Nabi. Bercerita tentang as-sunnah dan perbuatan Nabi ini, perlu difahami tak semua perbuatan yang datang daripada Nabi SAW ianya dianggap sebagai syariat. Maksudnya kita jadikan ni wajib ni, kena ikut ni, kalau tak berdosa. Jadi sebelum kita
menghukum dengan sesuatu hukum perlu kita faham dulu. Dalam perbuatan Nabi itu ada beberapa jenis. Yang pertama, af'al jibiliyah. Jibilli ni maksudnya satu perbuatan yang berbentuk tabi'i, maksud kebiasaan manusia. Tasduru anhu bihukmi tabi'ah keinsan, maksudnya tabiat kemanusiaan yang biasa. Contohnya al-masyu wal-aklu wasyurbu. Seseorang itu berjalan, makan, minum, tidur. Ini perbuatan tabi'i bagi seorang manusia. Nabi juga manusia, kita juga manusia. Jadi berhubung dengan perbuatan-perbuatan ini, adakah kita kata oh ini syariat ni? Nabi makan roti, maka kita pun kena makan roti seperti Nabi kerana ia syariat. No. Ada benda berbentuk jibiliyah, maksudnya benda yang berbentuk tabi'i, kehidupan manusia. Wahadal qismu mubah. Bentuk ataupun kategori ini hukumnya harus. Maksudnya harus ni tak menjadi satu kewajipan. Nabi nak bagi tahu, okey, boleh kalau kamu nak berjalan style macam ni pun boleh. Kan kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah, cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, Nabi minum. Jadi kalau kita boleh ikut cara Nabi tersebut, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak mampu nak ikut cara tersebut 100%, maka hukumnya tak berdosa. Kerana hukumnya hanya mubah, harus. Lianna dhalika lam yaqsud bihi at-tashri', sebab Nabi tak maksudkan perbuatan itu untuk dijadikan sebagai syariat. Jadi itu kita kena faham. Lakin law ta'assa biha muta'assi fala ba'sa min dhalika. Tapi kalau seseorang itu mengikut perbuatan tersebut dengan niat nak mengikut Nabi SAW, fala ba'sa, maksudnya tak ada halangan, boleh. Wa yusabu ala qasdi ta'assi, dan dia dapat pahala dengan niat dia nak mengikut Nabi SAW. Jadi tak sia-sialah. Tapi kena ada niat tu nak ikut perbuatan Nabi. Dalam satu hadis, Ubaid bin Juraij, dia berkata kepada Abdullah bin Umar. Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, ni panjang hadis ni. Ustaz terjemah terus. Aku melihat kamu buat 4 perkara, tasna arba'an. Kamu buat 4 perkara yang mana aku tak pernah lihat orang lain buat 4 perkara tu. Apa dia? Ibn Juraij kata, aku melihat kamu tidak menyentuh rukun-rukun yang lain, melainkan kamu sentuh rukun Yamaniyain. Maksudnya di Kaabah tu apabila tawaf ada rukun Yamani. Maka Ibnu Umar ini tak sentuh. Biasa kita sentuh Kaabah kan. Jadi Ibnu Umar tak sentuh rukun-rukun yang lain, tiang-tiang yang lain. Ibnu Umar hanya sentuh rukun Yamani sahaja. Pertama. Yang kedua, aku melihat kamu memakai ni'al, selipar, capal sibtiyah. Capal sibtiyah ni capal yang di capal apa kita panggil, capal yang diperbuat daripada kulit binatang yang mana licin, maksudnya telah dikikis bulu-bulu binatang. Biasa kalau kasut tu ada bulu-bulu kan. Ini capal yang tak ada bulu. Wa ra'aituka tasna' bis-sufrah, tasbughu bis-sufrah. Aku melihat kamu pakai inai di kepala berwarna kekuningan. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla an-nasu idza ra'u al-hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaum at-tarwiyah. Apabila masuk ke Mekah nak buat haji, orang ramai dah melihat anak bulan. Maksudnya masuk di awal bulan Zulhijjah itu, orang lain dah mula dengan bertalbiyah. Tapi kamu tak mula dengan talbiyah, kamu mula talbiyah ketika yaumut tarwiyah, pada hari yang hari yang ke-8, hari yang ke-8 Zulhijjah, yaumut tarwiyah. Jadi ini apa yang diamalkan oleh Ibnu Umar, menjadi satu tanda tanya kepada Ubaid bin Juraij. Faqala lahu, maka Ibnu Umar berkata, menjawab 4 persoalan tadi. Rukun tadi tu aku buat sedemikian, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok Nabi sentuh rukun yang lain, melainkan aku melihat Nabi sentuh rukun Yamani saja, maka aku ikut Nabi.
tentang selipar. Fa inni aku melihat Rasulullah memakai selipar tersebut. Nabi pakai selipar yang capal yang diperbuat daripada kulit yang tidak ada bulu. Laisa fiha sya'run wa yatawadda fiha. Nabi berwuduk melalui capal tersebut. Boleh dijadikan takungan air, kemudian Nabi berwuduk. Fa ana uhibbu an albasaha. Aku suka untuk pakai pakaian sedemikian kerana sama macam Nabi. Pakai sufrah, pakai dye ataupun inai warna kuning, kerana aku pun melihat Nabi memakai dengan inai warna sedemikian pada rambut Nabi. Dan yang terakhir berkenaan dengan talbiyah, fa ana wa ammal ihlal fa inni lam ara Rasulullah. Aku tak melihat Rasul bertalbiyah, melainkan Nabi mula bertalbiyah itu ketika hatta tamba'itha bihi rahilatuhu. Apabila Nabi mula naik kenderaannya untuk pergi rahilah, pergi ke Mina. Maksud ini menunjukkan hari tarwiyah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa Ibnu Umar cuba mengikut 100% perbuatan Nabi, walaupun perbuatan itu tidak ada kaitan dengan syariat. Nabi saja sentuh, Nabi saja pakai inai, saja pakai selipar macam tu. Tetapi niat Ibnu Umar untuk ikut, untuk dapat pahala mengikut Nabi SAW, maka dia dapat pahala mengikut Nabi SAW. Tapi kalau ditanya adakah dia wajib, dia tak wajib. Dia hanya harus saja. Itu perbuatan jibilli. Yang kedua, perbuatan khasah, perbuatan yang khusus hanya pada Nabi. Maksudnya orang lain tak boleh nak ikut, hukumnya haram kalau kita ikut, kerana dia merupakan ikhtisas kepada Nabi saja. Dan ini memerlukan kepada dalil. Kita nak kata ini khusus pada Nabi ke tak, ikhtisasiyatiha thabitun bidalil. Semuanya ada dalil. Contohnya kal jam'i baina tis'i niswah. Nabi kahwin 9 dan lebih daripada tu lagi. Dan orang lain kalau nak ikut tak boleh, hukumnya haram. Itu jelas. Yang ketiga, af'al yaqsud biha bayanut tasyri'. Perbuatan yang memang Nabi niatkan untuk dijadikan perbuatan syariat, seperti solat, zakat, haji dan sebagainya. Maka ini baru kita katakan sebagai syariat. Dan ini bergantung kepada bagaimana laras Nabi memberikan arahan. Kalau arahan itu cenderung kepada wajib, maka jadilah wajib. Kalau arahan itu hanya berbentuk fadilah, buat bagus, tak buat pun tak apa, maka itu hukumnya sunnah. Maka dia berbeza mengikut bentuk arahan. Jadi ada 3 bentuk perbuatan Nabi. Dan seterusnya kita melihat al-adillah ala hujjiyatis sunnah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa as-sunnah itu adalah satu hujjah. Kalau ada orang pertikaikan, kenapa kita perlu kepada sunnah sedangkan kita dah ada Al-Quran? Ni dalil dia. Dalam Al-Quran kata, qul ati'u Allah war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu semua kepada Allah dan juga Rasul. Jadi Rasul juga wajib untuk kita taat. Maka sunnah itu sebahagian daripada arahan dan larangan yang datang daripada Nabi SAW. Dan di dalam hadis pun Nabi sebut, da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alim. Dan di hujung tu Nabi sebut, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apa yang aku larang kamu maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh kamu buat, laksanakanlah dengan mengikut kemampuan kamu. Dan ijma' para sahabat dan juga ulama khalaf dan salaf bahawa wajib kita mengikut apa sahaja panduan daripada Nabi SAW. Baik, seterusnya, Thalathu adwaris sunnah. Apakah daur? Daur ni maksudnya fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Kan? Baik, kita melihat fungsi ni maksudnya nak bagi tahu bahawa dalam kita mengistimbat hukum, bukan hanya Al-Quran sahaja yang berperanan untuk kita istimbat hukum. As-sunnah juga ada peranan untuk kita istimbat hukum, kerana dia ada peranan-peranan ini. Kita tengok yang pertama, antakuna sunnah muqarrirah li hukmin wa muwafiqah lil Quran. As-sunnah ini peranan dia adalah untuk takrir. Muqarrir maksudnya mengiyakan
ataupun mendatangkan sesuatu hukum yang selari dengan Al-Quran. Al-Quran kata contoh, Allah kata ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil dan dengan cara yang zalim. Curi, rampas, tak boleh. Dalam masa yang sama Nabi juga mendatangkan pesanan yang selari dengan ayat Al-Quran ni. Nabi kata apa? La yahillu malimri'in illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi kamu harta seseorang melainkan dengan keizinan dia. Maksud kita tak boleh nak curi harta orang, tak boleh nak rampas harta orang. Tengok. Ini maksudnya fungsi pertama, muqarrirah li hukmin wa muwafiqah lil Quran. Baik, pertama. Yang kedua, sunnah ini berperanan sebagai mubayyinah wa mufassilah, sebagai penjelas, memberikan penerangan, penjelasan yang lebih detail terhadap apa yang ajmala fil Quran, apa yang mujmal, apa yang umum. Al-Quran sebut secara umum, maka didetailkan oleh as-sunnah. Contohnya apa? Tentang solat. Al-Quran kata aqimus salah, tapi kaifiatnya, waktunya, syaratnya semuanya dijelaskan di dalam as-sunnah. Yang jelas, itu fungsi yang kedua, as-sunnah. Dan yang ketiga, yang ni yang sebahagian kelompok yang sampai ke tahap dia menolak kehujahan as-sunnah sebab mereka tak faham yang ni. Apa dia? An ta'tiyas sunnah bi ahkamin sakata anha al-Quran. Sunnah itu mendatangkan sesuatu hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ketika itu tak sebut tentang hukum itu, tetapi as-sunnah datang menyebut tentang hukum tersebut. Jadi seolah-olah ada hukum yang diistimbatkan daripada as-sunnah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka penting kita menerima dan menjadikan as-sunnah itu sebagai salah satu daripada dalil di dalam kita istinbat hukum. Contohnya apa? Nabi nyatakan la yajma' bainal mar'ah wa ammatiha. Tidak boleh dihimpunkan di antara seorang wanita dengan makcik dia. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Kan maksudnya apabila dah kahwin dengan seorang wanita, tak boleh kahwin dengan makcik dia dan mak saudara dia. Hukumnya haram, tak boleh menghimpunkan antara seorang wanita dengan makcik dia. Dan hukum ini tak disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut al-jam'u bainal mar'ah, wa an tajma'u bainal ukhtain. Maksudnya dalam Al-Quran hanya sebut tentang kamu tak boleh nak menghimpunkan antara dua wanita. Maksudnya dua wanita itu dua adik-beradik. Kita dah kahwin dengan seorang perempuan, kita nak kahwin pula dengan kakak dia ataupun adik dia, hukumnya haram, tak boleh. Itu saja disebut Al-Quran. Tapi Nabi SAW tambah dengan makcik dia sekalipun tak boleh. Jadi ini peranan as-sunnah terhadap Al-Quran. Ini dia kata kan, larangan menghimpun wanita dan makciknya au bainaha wa baina khalati lam ya'ti nassun fil Quran. Tidak ada nas di dalam Al-Quran yang mengharamkan menghimpun antara seorang wanita dengan makcik dia. Fastaqallat as-sunnah bi itsbatiha. Maka as-sunnah datang, semata-mata as-sunnah saja yang mengharamkan perkara tersebut, yang mengisbatkan perkara tersebut. Kerana ada dia punya justifikasinya yang Nabi dapat melalui wahyu, yang bukan Nabi sebut dengan hawa nafsu sahaja. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita di dalam siri usul fiqh fasi 1073 ini. Dan kali ini kita telah membincangkan tentang dalil yang kedua, iaitu as-sunnah an-nabawiyah. Maka diharapkan para pelajar dapat memahami perbincangan ini dengan baik dan seterusnya menjadikan as-sunnah an-nabawiyah ini sebagai satu kita punya kajian yang utama di dalam kehidupan kita. Selain daripada kita mengkaji Al-Quran, jadikan juga sebagai as-sunnah ini sebagai bahan kajian kita seharian. Maksudnya bukan setakat dijadikan di dalam silibus, tapi dalam kehidupan kita setiap hari kita kena baca hadis dan kita kena memahami kehidupan Nabi SAW. Wallahu a'lam.
Kita ingat setakat itu dulu. Apa yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kita bersama selaku manusia. Apa yang baik dari Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.